Dan sekarang kita nak berkongsi mengenai ini, masih lagi dalam perbincangan dan juga inisiatif kerajaan lakukan untuk menyantuni mangsa banjir dengan topik pasca banjir, impak besar kepada usahawan dan peniaga. Jadi kita hari ini bersama dengan Datuk Sri Zainal Abidin, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo Care. Jadi hari ini kita nak melihat impak banjir ni, Datuk, kepada peniaga. Saya suka melihat kepada negara mengalami kerugian akibat daripada banjir. Saya nak baca sedikitlah. Ini menurut Timbalan Menteri Pertanian dan juga Industri Makanan, yang mana sektor agromakanan negara dianggarkan mengalami kerugian kira-kira 67.72 juta ringgit, membabitkan 5,500 pengusaha sektor berkenaan yang terdiri daripada penternak, peladang dan juga pesawah. Lagi-lagi, tragedi banjir ini secara keseluruhannya dianggarkan negara mengalami kerugian sebanyak 20 bilion ringgit secara keseluruhan. Jadi ini merupakan satu nilai yang cukup besar yang perlu kita pandang secara serius. Jadi kita pergi spesifik sedikit perbincangan kita ini kepada peniaga yang terkesan secara langsung akibat banjir ini. Jadi apa pandangan Datuk mengenai situasi yang berlaku, terutamanya impak ekonomi kepada peniaga-peniaga kecil ini? Baik, terima kasih Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi untuk semua rakyat Malaysia, khususnya untuk warga RTM. Bak berkata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itu yang terjadi kepada penduduk-penduduk yang mengalami bencana banjir. Yang amat terkesan lagi iaitu seperti mana yang Ridwan beritahu tadi, iaitu usahawan dan peniaga-peniaga yang mana mereka bukan saja mengalami kerugian akibat banjir ini yang hilang musnahlah harta benda, tapi bagi golongan yang usahawan atau peniaga ni, mereka lagi terkesan kerana mereka kehilangan mata pencarian diakibatkan premis perniagaan dan barang-barang perniagaan mereka ditenggelami air. Jadi mereka ini baru saja bangun, baru bangkit daripada pandemik COVID itu hari. Jadi sekarang mereka mengalami satu lagi ujian, banjir pula. Jadi cuma banjir ini berbeza sikitlah daripada penutupan operasi pandemik. Kerana waktu pandemik itu hari hanya mereka terhenti operasi perniagaan. Tapi dalam banjir ini mereka sangat terkesanlah. Kerana mereka mengalami kerugian. Nak memulakan balik itu mereka perlukan modal yang sangat besar lah. Betul. Ini kita nampak impak yang mereka hadapi lah sekarang ni. Baiklah Datuk Sri, ia bagaikan jatuh di timpa tangga, Datuk Sri. Pada awalnya dengan pandemik COVID-19 dan kemudian dengan musibah banjir sebagainya. Dan mungkin pandangan Datuk Sri sendiri, kalau kita lihat, mungkin ada selain daripada dana dan peruntukan yang kerajaan berikan kepada rakyat yang diuji dengan musibah banjir ini, mungkin apa lagi cadangan daripada Datuk sendiri sebagai peniaga yang mereka mungkin memerlukan, sebab Datuk Sri sendiri turun padan dan melihat keadaan sekeliling kan, dan mungkin boleh berkongsikan pandangan Datuk Sri. Okey, begini. Pihak kerajaan telah mengumumkan dana-dana ataupun skim pinjaman lah untuk memulihkan usahawan-usahawan tadi untuk bangkit semula. Namun begitu, dia tidak mencukupi lah kerana kemusnahan itu sangat besar. Jadi, pandangan saya, badan-badan korporat ataupun NGO-NGO yang aktivitinya ke arah kepada perniagaan ataupun pelaburan, melihat usahawan-usahawan tersebut dan membantu mereka lah. Jadi, pihak kerajaan pun disyaratkan supaya memudahkanlah penyaluran dana-dana tadi supaya mereka ini dipermudahkan urusan itulah. Jadi lagi-lagi mereka yang
mempunyai sikris, yang mana 6-7 bulan yang lalu tu mereka tidak dapat peruntukan tersebut. Tapi untuk yang banjir ini, bencana banjir ini yang usahawan yang terlibat ni, kita haraplah pihak kerajaan menangani masalah mereka. Kerana memang terbeban sangatlah. Mereka nak memulakan balik perniagaan tu dengan boleh diibaratkan kosonglah. Dengan barang-barang perniagaan mereka tenggelam air. Saya dapat melihatlah sendiri. Di Ulu Langat, saya pergi bersama tim sukarelawan kami di Malindo Care. Jadi kita dapati memang dahsyatlah, macam tsunami. Jadi kedai-kedai runcit, restoran, gerai-gerai habis. Segalanya musnah. Jadi bagaimana kita sendiri pun dapat rasa betapa bebannya mereka nak memulakan balik semula perniagaan itulah. Saya juga sempat pergi ke Taman Seri Muda, pergi ke Kuala Langat pada waktu air sudah pun surut dan juga proses pembersihan dilakukan. Memang bila kita masuk itu, kalau kita pernah melihat filem zombie, macam umpama filem yang dunia itu musnah dan hancur semua. Betul. Jadi selepas daripada itu, antara inisiatif kerajaan, saya tertarik untuk kita listkan sedikitlah, contohnya bantuan wang ihsan, voucher tunai untuk membeli barangan elektrik sebanyak 500, bantuan kerosakan rumah sebanyak RM5,000 secara tunai. Saya kira ini adalah suntikan secara tunai ini diberikan oleh mereka yang terkesan, termasuklah peniaga maupun orang biasa yang terkesan akibat banjir. Soalnya di sini, bagaimanakah mereka boleh menggunakan bantuan ini untuk survive dalam jangka masa yang panjang? Selepas 3 bulan, saya rasa keperitan itu yang keperitan yang paling benar adalah selepas beberapa bulan mereka menghadapi kemusnahan akibat banjir. Macam mana, Datuk? Ya, seperti mana yang saya beritahu tadilah. Berarti usahawan ini tidak mencukupilah apa yang telah diperuntukkan kepada mereka itu. Jadi mereka kena kreatif lah dalam keadaan sekarang ni, dengan mencari solusi, dengan mencari peluang-peluang lain yang lebih mudah untuk mereka mendapatkan pendapatan, kerana pendapatan bukan saja diperolehi daripada perniagaan saja. Jadi sementara nak memulihkan perniagaan, jadi mereka boleh mencari solusi lah daripada badan-badan korporat ataupun syarikat-syarikat dan juga NGO lah. Macam kami di Malindo Care, kita ada skim bantuan lah kepada sesiapa yang nak berniaga. Kita wujudkan perniagaan tanpa modal. Dan mereka diberi kursus, diberi peralatan dan bahan mentah sekali. Jadi kita alu-alukanlah kepada sesiapa yang berminat untuk mendapat bantuan daripada kami di Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo. Sila datang ke pejabat kami di Rawang dan bolehlah download kita punya aplikasi, iaitu Malindo Care, yang mana di dalam sana ada terdapat peluang-peluang lah. Maklumlah sekarang ni keadaan sementara nak menunggu bantuan dan sebagainya. At least bolehlah ada satu peluang untuk mereka menjana pendapatan melalui skim-skim ataupun konsep-konsep yang dianjurkan oleh Malindo Care. Jadi begitulah. Satu platform juga bagi mereka untuk memulakan kehidupan baru setelah diuji bagaikan hilang segala-galanya dalam sekejap mata, Datuk Seri. Merupakan peluang bagi mereka semula. Tapi siapa antara golongan sasarannya, Datuk Seri? Adakah golongan-golongan tertentu ataupun sesiapa sahaja? Okey, kita memfokuskan kepada asnaf lah, asnaf golongan miskin. Dan termasuklah yang terlibat dengan bencana banjir ni. Yang mereka sekarang ni boleh dikatakan tak tahu macam mana nak mula. Ya, betul. Tak seperti pandemik COVID-19 itu lagi. Mereka tutup operasi itu kerana kekangan pergerakan saja. Ya, betul. Tapi ini tidak, musnah. Nak start balik itu bukan satu perkara mudah. Betul. Jangan kata nak start, nak membersihkan tu, masya-Allah. Saya pergi di Ulangat Seri Nanding tu. Saya sendiri pun tak tahu nak mula macam mana. Dengan lumpur, dengan barang-barang runcit ni habis. Jadi memang mereka ni tertekan lah. Jadi kita macam wajib lah. Macam kami NGO sendiri, kita
terpanggil untuk bantu mereka. Sila datang ke Malindo Care untuk kita bagilah apa-apa yang kita boleh bantu. Dalam situasi yang begitu perit ini, kita lihat kemusnahan berlaku di kedai runcit, pemain-pemain peniaga kecil dan sederhana ini terkesan seolah-olah musnah segalanya. Dalam perniagaan itu, dia ada jaringan perniagaan dan juga pemain-pemain industri yang lain. Bagaimana pemain industri yang lain itu dalam jaringan perniagaan mereka itu boleh bantu mereka, dan apakah cara mereka ini dapat membantu mangsa banjir yang terkesan ini? Okey, pemain industri memang sangat diperlukan saat ini. Ya. Jadi mereka pun boleh memberi bantuan dari segi memudahkan urusan, memberi kredit term dan sebagainya, supaya bebanan tadi dapatlah mereka atasi lah. Selain daripada bantuan daripada kerajaan pun tidak mencukupi sebenarnya. Yeah. Memang mereka daripada kosong, mereka nak bergerak, dan badan-badan korporat ataupun pemain industri kenalah membantu jugalah mengambil peranan dalam hal ini. Begitu juga NGO, yayasan-yayasan yang mempunyai dana yang besar, mereka pun bolehlah lihat bagaimana dapat membantu usahawan atau peniaga PKS tadi. Dan Datuk Seri, kita lihat ramai yang cukup terkesan, banyak negeri yang terkesan dengan bencana banjir ini, dan mungkin ada sedikit nasihatlah kepada para peniaga di luar sana, sebab kita tahu perkara ini semestinya akan berlaku setiap tahun. Jadi mungkin ada perancangan awal daripada peniaga sendiri supaya kita siap siaga. Mungkin kita tak dapat menyelamatkan segala kita punya barang-barangan perniagaan kita dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya ada sesuatu yang boleh kita selamatkan daripada hilang segala-galanya. Ya. Baik, nasihat saya lah. Ya. Jadi peniaga-peniaga yang berisiko ini kena berwaspadalah dengan mencari mana solusi ataupun backup. Ya. Seperti mereka mencari insurans yang sesuai, ataupun memilih perniagaan yang sesuai, dengan menambah perniagaan secara digital, yang mana apabila berlaku kemusnahan, mereka masih lagi peroleh pendapatan. Walaupun tak berniaga, tapi pendapatan tu masih ada. Passive income. Ya, passive income. Benda ini ada di dalam Malindo Care. Jadi saya pun haraplah usahawan-usahawan ini bertabahlah menghadapi ujian Allah ni. Saya yakin insya-Allah dalam masa terdekat ni pihak kerajaan pun tidak duduk diam. Mereka akan bantu sedaya upayalah. Itu dia antara buah fikir dan juga cadangan daripada Datuk Seri Zainal Abidin, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo Care, berkongsi kepada kita mengenai pasca banjir, impak besar kepada usahawan dan peniaga. Anda masih lagi ada sinar dan juga ada nafas untuk terus bernafas selepas ini.